Okey, kita pergi kepada 6.5 iaitu tragedi hubungan antara kaum. Okey. Biasanya kalau kita belajar sejarah ni 13 Mei 1969 ni mesti ada tarikh tu bagi kita ingat sebagai seorang warga negara Malaysia, iaitu semasa tu peristiwa rusuhan antara kaum ni berlaku. Okey, berlaku. Apa puncanya rusuhan antara kaum ni berlaku pada 13 Mei 1969? Okey, kalau kita tengoklah, pada tahun 1969 ni diadakan pilihan raya umum yang ketiga. Okey, selepas je beberapa hari pilihan raya umum ketiga ni berlakulah peristiwa rusuhan antara kaum ni. Okey, sebab apa? Sebab keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Okey, bila ada parti politik ni yang ada tanggapan negatif semua tu, situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di Malaysia ni dan lebih bertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan di kawasan sekitar dia. Okey, itu ada masa ni memang teruk. Kalau nak pergi Kuala Lumpur tu elakkanlah pada tahun 1969 sebab terjadilah usuhan antara kaum di sini. Okey, kita tengok kenapa berlakunya usuhan kaum ni. Okey, bila kita tengok lepas kita tengok usaha kaum ni, apa faktor dia? Kita tengok langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa ni. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, tengok rusuhan kaum ni. Apa faktor yang menyebabkan rusuhan kaum ni? Okey, berlaku pada tahun 1969 tu. Okey, yang pertama, kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Okey, tak seimbang. Okey, bila kata tak seimbang, ni dia berkaitan dengan kaum. Ada kaum ni dia ekonomi, ada kaum ni dia sosial dia, pendidikan dia. Okey, tak seimbang lah masa tu. Okey, itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga pada tahun 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ini adalah sebab utama ya, keputusan pilihan raya umum ketiga. Tercetuslah peristiwa ini. Ketegangan bermula. Okey, dia dah start daripada kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasikan isu yang ni kita tak sukalah, yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Okey, kalau isu-isu yang berkaitan kaum ni ialah isu yang amat sensitif. Kita tak boleh nak mengata suka-suka hati je. Okey, ini boleh mencetuskan pergaduhan antara kaum. Okey, semasa berkempen tu dia dah sentuh dah. Okey, itu adalah faktor utama ya. PKM iaitu Parti Komunis Malaya mengambil kesempatan. Okey, diorang pun ambil kesempatan lah semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. PKM ni pun kita tahu dia ni memang tak suka kedamaian. Dia memang suka nak kacau bilaukan satu keadaan. Okey, ini adalah peluang dia untuk mengambil kesempatan untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Okey, mana individu yang terpengaruh habislah. Itu yang menyebabkan rusuhan kaum. Yang keempat, parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Parti yang bertanding semasa pilihan raya, semasa tu dia gunakan
kaum dan agama. Itu menimbulkan ketidakpuasan ataupun menimbulkan uh, tanggapan negatif terhadap sesuatu kaum. Okey, itu tak tak boleh diamalkan. Okey, yang kelima, pengarakan kemenangan pilihan raya. Bila dah menang, dia beraraklah untuk kemenangan pilihan raya tidak terkawal, menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Okey, ni bila dah terlalu aktif, bila terlalu suka, jadi tak terkawal lah. Itu adalah faktor yang menyebabkan terjadi rusuhan kaum 1969. Okey, bila ada berlakunya rusuhan kaum ni, apa langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969? Okey, langkah yang diambil kita boleh tengok ada 3 langkah. Yang pertama, yang pertama pengisytiharan darurat. Yang kedua, pembentukan Majlis Gerakan Negara. Yang ketiga, peranan raja. Okey, yang pertama, kita tengok langkah yang pertama, pengisytiharan darurat ni. Okey, pengisytiharan darurat ni tak ada siapa pun yang berhak kecuali dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu pada 16 Mei 1969 di seluruh negara, maksudnya satu Malaysia. Okey, bila dah diisytiharkan darurat, ini dari sini sampai di sini iaitu perkara yang diputuskan. Okey, semasa pengisytiharan ni, perlembagaan digantung, manakala parlimen ditangguh. Okey, tak adalah perlembagaan, tak ada parlimen pun ditangguh. Mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Kenapa perlu pusat perlindungan? Sebab semasa tu keadaan tidak terkawal. Okey, so dia wujudkan satu kawasan mana yang nak berlindung, yang memerlukan perlindungan, dia khaskan satu tempat. 3. Pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung. Ini dia memang ngam lah dengan pengisytiharan darurat ni. Orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Duduk rumah, jangan keluar. Kalau nak keluar pun, mungkin dia bagi masa-masa tertentu. Okey. Yang keempat, penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Dia kena susun pula jawatan kuasa yang tertentu. Okey, yang kelima, semua berita daripada pihak media ditapis. Okey, bagi memastikan kesahihannya. Sebelum dia keluarkan, sebelum dia bercakap, dia kena tapis buat apa. Tak boleh sukati je nak cakap, nak mengeluarkan berita. Okey, next. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk, terutamanya di pusat perlindungan. Yang inilah, yang tadi dia ada pusat perlindungan, kerajaan perlu pastikan bekalan makanan diperolehi mencukupi. Sebab rakyat masa tu tak boleh nak keluar. Kelima, mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Cantonment. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Pusat perlindungan ini terdiri daripada pelbagai kaum. Dekat sini kita boleh tengok di Stadium Merdeka ni dia ada saling bantu-membantu. Yang buat halnya sikit, segelintir je. Yang lain tu tak bersalah. Bila tak bersalah tu jadi mangsa rusuhan, ditempatkan di satu tempat. Dan akhirnya pihak berkuasa memagar kawasan kampung baru. Kawasan kampung di kawasan Kuala Lumpur dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Okey, sementara itu tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Okey, ini lebih kepada askar, anggota keselamatan untuk melindungi
rakyat semasa tu daripada menjadi mangsa rusuhan. Okey, itu langkah yang pertama, pengisytiharan darurat. Okey, yang kedua, kita boleh tengok dengan pembentukan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran. Mageran. Okey. Apa dianya ni? Tengok satu per satu. Dah tentulah bila ada satu majlis ataupun satu jawatan kuasa, mestilah dia ada pengerusi dia. Siapa pengerusi dia? Tun Abdul Razak Husin. Okey, Tun Abdul Razak Husin. Dan diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan penubuhan ini. Kalau Yang di-Pertuan Agong tak berkenan, tak bolehlah nak wujudkan majlis ini. Okey, saling kerjasama ya. Bila dah ada pengerusi, siapa ahli dia? Terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, semua yang bekerja kerajaan, pegawai tinggi, polis dan tentera. Okey, itu ahli dia. Dan majlis ini diberi kuasa memerintah. Okey, majlis ni yang memerintah Malaysia semasa darurat dari, okey tengok jangka masa dia dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. Dan dia fokuskan, apa yang dia fokus? Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh majlis ni, iaitu masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Sebab semasa ni berlaku rusuhan kan. Bila berlaku rusuhan, dia fokus pada untuk menyelesaikan dua benda ni ya. Okey, antara tanggungjawab bila ada satu-satu majlis atau jawatan kuasa yang ditubuhkan, dia mesti memegang tanggungjawab dia. Okey, ini antara dia. Yang pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Dia kena kembalikan keamanan, dia kena kembalikan undang-undang yang ada di Malaysia sebelum rusuhan berlaku. Yang kedua, menentukan pentadbiran yang licin. Okey, pentadbiran yang licin, yang sistematik dalam Malaysia. Yang ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Dia kena kembalikan keamanan dan kepercayaan antara kaum dalam Malaysia. Tapi bagaimana cara dia? Ini adalah tanggungjawab majlis ini. Yang keempat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar. Okey, dia tak ada keluarkan akhbar, surat khabar pun. Dia menggantung sementara sahaja sehingga keadaan negara kembali tenang ataupun aman. Dan yang kelima, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Okey, siapa yang menghasut, siapa yang rasa-rasa yang dia ada nak melakukan rusuhan, okey, akan termaktub dalam Akta Hasutan 1948. Dan yang last sekali, Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Jabatan Penerangan ni contoh macam RTM, masa tu RTM dan radio, televisyen pun sikit je. Okey, dia akan menapis semua berita palsu dan menerangkan apa yang kerajaan buat untuk menangani masalah rusuhan antara kaum. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak, ini dia siap bagi gambar lagi. Okey, gambar hitam putih iaitu ahli-ahli majlis ini bergambar di perkarangan Parlimen pada 7 Februari 1971. Awak tengoklah. Dan ada nama semua ni adalah nama yang terlibat dalam kemerdekaan. Tengok Tun Abdullah Ahmad Badawi ada. Ni pun yang kita kenal. Kita tengok siapa lagi yang kita kenal. Yang selalu kita cakap dalam buku ni. B.T. Sambatan. Tun Abdul Razak Husin. Okay. Tengoklah dekat situ. Itu adalah ahli-ahli dia. Okay, bukan setakat bergambar je. Diorang pun buat kerja juga. Diorang berbincang. Diorang berbincang untuk menyelesaikan
kerusuhan antara kaum. Okey. Langkah yang ketiga iaitu peranan raja ataupun sultan. Okey, kalau awak tengok petikan ini kelihatan akhbar The Straits Times menunjukkan seruan Sultan Perak. Okey, sultan kita ni dalam isu kerusuhan. Don't let this happen in Perak. Okey. Apa dia? Kita tengok satu persatu. Raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan. Okey, cikgu cakap dia memerlukan kerjasama, tak kira lah. Awak tu pemimpin ke, awak tu rakyat ke, awak tu raja ke, sultan ke, semua kena berganding bahu untuk memulihkan keamanan di Malaysia. Semasa berlakunya kerusuhan, semasa pada tahun 1969 tu, Sultan Perak masa tu adalah Sultan Idris Iskandar Shah II. Dia menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Ini hanya di Perak sahaja ya. Bila Sultan dah mengeluarkan titah untuk menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Pemimpin masyarakat masa tu dan ahli politik dia menubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan sebagai jawatan kuasa muhibah. Dan jawatan kuasa ini menulis surat Melayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekatkan keamanan. Jangan risau, bertenang untuk membantu negara. Di negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang. Sebab siapa yang tak takut kan kerusuhan berlaku di Malaysia, mestilah kita takut. Dengan itu, sultan ataupun bertitah supaya bertenang. Itulah 3 langkah untuk mengatasi kerusuhan kaum pada tahun 1969. Tengok kat sini. Kerusuhan kaum dapat dihentikan melalui usaha yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. Bila pihak berkuasa tu dah melaksanakan tugas dia, kerjasama rakyat pun perlu ada. Kalau pihak berkuasa je jalankan tugas, rakyat tak nak bagi kerjasama, tak jadi juga. Ataupun rakyat bagi kerjasama, pihak berkuasa tak jalankan tugas, tak boleh juga. Ini adalah faktor kerjasama. Keadaan negara kembali normal. Walau bagaimanapun masih banyak usaha yang perlu dilakukan bagi membina perpaduan dan keharmonian kaum. Bila keadaan dah aman, banyaklah dasar-dasar yang wujud untuk mengekalkan perpaduan kaum sehinggalah sekarang.